Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam norma baru saya ucapkan kepada semua. Okey, baik. Hari ini tugasan saya adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan pencapaian pelan pembangunan pendidikan di Malaysia ini pada peringkat gelombang yang kedua, iaitu pada tahun 2016 hingga pada tahun 2020 ke arah mempercepatkan kemajuan pendidikan di Malaysia ini. Tanpa kita membuang masa lagi, saya akan terus kepada isi apakah analisis yang boleh kita lihat. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin menerangkan apakah itu pelan gelombang yang kedua. Dalam tempoh gelombang kedua ini, Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan dalam negara ini untuk mempercepatkan perjalanan perubahan di mana yang telah kita lalui pada gelombang yang pertama. Perancangan ini melibatkan pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua dan guru besar kepada pakej kerjaya baru. Penstrukturan semula kementerian, JPN dan PPD untuk menjajarkan dengan peranan yang dirancangkan menerusi gelombang yang pertama. Seterusnya, ini juga gelombang kedua juga akan memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah yang disemak semula dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Okey, baik, jika kita lihat pada pelan gelombang yang kedua ini, terdapat beberapa poin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mencapai hasrat yang diingini. Yang pertama, melaksanakan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR semakan semula bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa. Seperti yang kita ketahui bahawa Malaysia sedang menuju ke arah pendidikan bertaraf antarabangsa. Jadi, kandungan di dalam pendidikan sama ada daripada sekolah rendah maupun sekolah menengah perlu sejajar dengan perjalanan yang kita hendak capai. Jadi, pihak kementerian telah menyemak semula kandungan di dalam KSSR dan KSSM ini untuk selari dengan pendidikan, kemahiran, pengetahuan, nilai yang untuk mencapai taraf antarabangsa. Okey, baik, seterusnya, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM melalui kempen dan kerjasama. Apakah itu STEM? STEM adalah merupakan singkatan kepada bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Okey, baik. Seterusnya, merintis pilihan program untuk meningkatkan pendedahan kepada bahasa Inggeris dan mengukuhkan penyediaan bahasa tambahan dalam usaha menambah baik penguasaan kemahiran bahasa secara menyeluruh. Jadi dapat kita lihat di sini, kementerian menekankan kepada bahasa Inggeris, di mana bahasa Inggeris merupakan bahasa yang diguna pakai oleh seluruh dunia dan di mana ini akan meningkatkan penguasaan bahasa di dalam diri para pelajar. Seterusnya, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti kumpulan peribumi, kumpulan minoriti lain, pintar, cerdas dan berkeperluan khas. Di sini dapat kita lihat bahawasanya kerajaan usaha ini adalah untuk mengelakkan keciciran daripada golongan-golongan yang memerlukan pendidikan secara khusus seperti berkeperluan khas. Kerajaan telah menetapkan sistem kepada pelajar-pelajar ini agar mereka lebih relevan, pendidikan lebih relevan dan selesa kepada para pelajar yang berkeperluan khas ini. Seterusnya, memacu inovasi ICT khususnya untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran ke arah kendiri. Seperti yang mana kita ketahui bahawa perubahan teknologi pada masa kini sangat berkembang dengan sangat pesat. Jadi, kementerian juga telah menetapkan pendidikan bahawa perlu selari dengan perkembangan teknologi agar dapat memudahkan para pendidik dan juga para pelajar untuk mempelajari dengan lebih mudah dan juga selesa. Okey, seterusnya, meningkatkan bimbingan dan sokongan kepada guru bagi penambahbaikan penyampaian pengetahuan, kemahiran dan nilai merentasi semua aspek kurikulum dan kokurikulum. Ini menunjukkan bahawasanya pelan pembangunan yang kedua ini bukan hanya tertumpu kepada murid tetapi juga tertumpu kepada pendidik, di mana yang kita lihat pelbagai kursus yang telah dilakukan oleh pihak kementerian untuk meningkatkan pengetahuan para guru
agar dapat memudahkan mereka menjalani proses pembelajaran di dalam kelas nanti bersama murid-murid mereka. Okey, seterusnya, meningkatkan kompetensi dan kemajuan berdasarkan prestasi serta memantapkan laluan kerjaya guru untuk mencerdaskan semula profesi keguruan. Hal ini dapat kita lihat dengan wujudnya banyak IPTA dan juga IPTS yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan. Hasil daripada perkara ini akan melahirkan lebih banyak golongan-golongan pendidik yang daripada pelbagai kursus yang dapat kita lihat pada masa kini daripada UPSI, IPG dan sebagainya. Okey, seterusnya mengukuhkan bahagian utama kementerian, menyusun semula peranan kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan kapasiti dan keupayaan pelaksanaan. Okey, sekali lagi saya ingin menyebut bahawasanya pelan ini bukan sahaja kepada murid, guru, malahan kepada pihak kementerian di mana mereka telah menyusun semula agar sistem yang telah ditetapkan lebih sistematik dan teratur. Seterusnya, memperolehi akreditasi antarabangsa dan memantapkan kurikulum program matrikulasi sebagai persediaan murid ke universiti. Seperti yang kita tahu, perubahan pelajar daripada sekolah ke universiti sangat memerlukan program-program yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi pihak kementerian telah mempersiapkan para pelajar ini untuk bersedia lebih untuk ke alam universiti. Okey, yang terakhir, memperluas pilihan pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta. Ini dapat kita lihat bahawasanya kerajaan bukan sahaja fokus untuk pendidikan tetapi juga kepada pendidikan vokasional di mana melalui yang mereka ini yang akan belajar tentang kemahiran dan sebagainya. Okey, daripada sini juga kita dapat lihat bahawasanya perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta ini sangat penting untuk para pelajar ini tahu di ke mana halau tuju mereka selepas menamatkan diri mereka as a vocational punya student. Dapat saya simpulkan di sini bahawasanya pelan gelombang kedua ini telah dirancang dan disusun dengan baik oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia selari dengan tujuannya adalah untuk mempercepatkan perjalanan perubahan yang telah dilalui sebelum itu ketika gelombang yang pertama. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.